اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih tuan-tuan muslim, tuan-tuan seluruh jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah, kita dapat bertemu pada majlis kuliah bulanan kita. Mudah-mudahan dalam bulan Syawal ini, bulan kemenangan, Allah kurniakan kepada kita kekuatan, kelapangan dan seumpamanya untuk terus meneruskan agenda kita, ketaatan kita, ketabahan kita, bersama-sama mempelajari, memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga semangat yang kita dapat pada bulan Ramadan yang mubarak dapat laksanakan dengan baik, menggunakan bekalan yang baik ini bulan-bulan yang seterusnya insyaAllah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darin amin. Waqi' meriwayatkan dari Sufyan dari Habib dari Abu Salih berkata, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya berbuat sesuatu amal yang saya sembunyikan, kemudian diketahui orang, maka saya berasa senang. Apakah masih mendapat pahala?" Kita berhenti kasih itu betul persoalan masih lagi dalam berbicara dalam bab ikhlas. Dalam bab ikhlas, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Waqi'. Imam Waqi' ni tu guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, kubur dia di Mesir, berhampiran dengan kubur Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Waqi' di antara tu guru Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dia ada tu guru lebih kurang 1000 orang. 1000 orang tu guru. Maka Al-Imam Waqi' di antara guru dia, pernah dia mengadu pada Imam Waqi', pergi belajar tak ingat. Tidak ingat. Biasa dia pergi belajar, dia ingat. Tu guru ajar tu masuk di sikit. Tapi hari tu tak ingat. Lalu dia bertemu dengan guru dia Al-Imam Waqi' rahimahullah ta'ala. Dia mengadu, syakawtu ila Waqi' su'a hifzi. Aku mengadu pada tu guru aku Waqi', buruknya hafazan aku. Buruk dengan arti kata tak ingat. Tu hal sekalian. Tak berapa ingat hal tu. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Bila mana aku mengadu pada dia, maka dia tunjuk pada aku. Fa'arsyadani, dia tunjukkan kepada aku tarkil ma'asi. Syafi'i, tolong tinggal maksiat. Tolong tinggal maksiat. Bermakna bila mana kuat hafalan, tak berapa nak ingat, something lain tidak ada melainkan kerana dihijab oleh dosa, atau diantara benda. Maka memberi pengajaran kepada kita juga, hadirin dikasihi dan dirahmati Allah, betapa dalam kita belajar
ilmu tidak akan datang sekiranya mana seseorang tu diselimuti dengan dosa, ya, dengan maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kata Imam Waqi', ala inna ilma Allah nur. Ingatlah bahawasanya ilmu Allah Taala itu cahaya, wahai Syafi'i. Wa nurullah la yuhda li'asi. Dan ilmu Allah tidak akan diberi kepada orang yang melakukan maksiat. La yuhda, tidak akan diberi petunjuk oleh Allah kepada orang yang melakukan maksiat. Maka ini di antara hadirin dikasih dengan rahmat Allah, ya. Ulama-ulama dulu dia boleh suka, dia boleh tengok kalau amalan dia, kalau belajar dia tak berapa ingat, tak berapa ingat, maka dia tahu ada something hebat sungguh, tuan-tuan. Jadi kita hari ini nak rasa macam tu, ya, nak rasa macam tu. Suatu benda yang sangat payah, hadirin dikasih dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i di antara ulama yang hebat, al-a'immatul mujtahidin, ya, al-a'immatul arba'ah, digelar sebagai orang yang boleh ijtihad dengan akal dia sendiri. Antaranya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya. Dia belajar sangat hebat. Dia hafal kitab Muwatta Imam Malik dalam masa lebih kurang 3 hari, setengah kata ulama 2 hari. Khilaf dekat dengan ulama, ya. Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Tapi ketika ada masa dia tak boleh nak hafaz, tak boleh nak ingat, maka dia mengadu pada tubuh dia, ya. Sebab apa, ya? Maka itulah yang disebut oleh Imam Waqi' rahimahullah taala, ya. Itu maknanya. Lalu hadis ni daripada Waqi', daripada Imam Waqi', meriwayatkan daripada Sufyan dan Habib dari Abu Saleh. Kata dia, ada seorang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu berkata, ya Rasulullah, dia datang jumpa Nabi, tanya Nabi, ya Rasulullah, saya berbuat sesuatu amal yang saya sembunyikan. Dia kata, ya Rasulullah, saya beramal, saya buat amal dan saya sembunyi, saya tak cerita kat orang. Contoh dia buat qiyamul lail, sembahyang malam, contoh dia menghidupkan malam, dia tak cerita kat orang. Tidak cerita kat orang yang dia buat. Kemudian diketahui orang, ya. Dia kata kemudian diketahui orang. Pagi-pagi lagi kita kopi, beli roti canai, orang dah bercakap. Orang dah bercakap di meja tu. Orang kata Pak Mak tu bagus semua, dia mulai dok tinggal tiap-tiap malam. Padahal dia tak cerita kat orang. Dia pergi belajar tiap-tiap malam, masjid surau mana ada ilmu dia pergi mengaji. Dia tak cerita kat orang. Tapi dia beli barang dengan cupi telinga orang dah bercakap bab dia. Oh bagus semua dia, menadah kitab di mana-mana. Dia tak cerita kat orang. Ya. Maka dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku sembunyi dah, setakat mana aku boleh sembunyi, aku sembunyi amalan aku tak nak cerita kat orang. Tiba-tiba yang aku buat tu diketahui oleh orang. Lalu bila mana orang dia bercakap, lalu kata dia, maka saya berasa senang. Ya, bila mana orang dia bercakap, saya pun rasa seronok. Bila mana orang dia cerita tu, kata orang dia cerita tu, saya pun rasa seronok. Apakah masih mendapat pahala ya Rasulullah? Dia tanya Nabi, adakah bila mana orang dia bercakap hal kebaikan yang kita buat, amalan yang kita buat, dan kita rasa seronok. Seronok tu dia arti kata bukan kata nak ria, tetapi alhamdulillah dengan apa yang aku buat, orang lain bercakap, mudah-mudahan dia dapat beramal. Itu maknanya. Tapi kalau rasa senang mari dalam hati, tengok tu orang dia bercakap doa sudah gitu. Itu tak jadi. Itu maknanya. Maka berasa senang tu alhamdulillah, apa yang kita buat mudah-mudahan orang dapat tiru. Itu maknanya. Apakah masih mendapat pahala ya Rasulullah? Tanya Nabi, kalau macam tu keadaan ya Rasulullah, dapat pahala dah yang saya buat. Lalu jawab Nabi, qala na'am. Nabi jawab, ya, dapat pahala. Asalkan jangan kita angkat ekor sudah. Orang nak puji-puji, ada masalah. Kita dengar orang cakap, orang
orang sembang, orang ada cerita kebaikan kita, ceritalah. Yang penting hati kita terjaga, ada masalah. Moga-moga apa yang kita buat orang dapat tiru. Orang dapat buat dan orang dapat panjang-panjangkan kepada orang lain. Tak ada masalah. Lalu jawab Nabi, laka fihi ajrus sirri wa ajrun alaniyah. Nabi kata, ya, setara bagimu dapat pahala. Dapat pahala sama ada benda terrahsia ataupun terang-terangan. Kita buat rahsia, orang tidak tahu, ataupun terang-terangan, orang tengok kita buat, lalu orang puji apa yang kita buat, tak ada masalah, dua-dua dapat pahala, kata Nabi SAW. Yang penting dua-dua ni hati terpelihara. Tidak kira lah dia buat sembunyi ataupun dia buat dengan keadaan terang-terangan, dalam masa yang sama hati dia terpelihara, maka pahala tak pernah kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Taala yang menjaga niat hati kita bagaimana, maka Allah Taala lah yang layak mengurniakan segala pahala. Abu Laith rahimahullah taala berkata, diketahui orang sehingga ditiru. Kata dia tambah daripada hadis di atas. Abu Laith dia hurai dalam kitab dia ni, dia kata apa? Diketahui orang, yakni diketahui orang apa yang kita buat. Apa yang kita buat diketahui orang. Memang orang nampak kan kita buat, memang orang nampak. Kalau kita buat kebaikan, kerja-kerja amat, memang orang nampak, ya. Nak mengecak surau ke apa, nak laki pas, memang orang tengok sebab waktu siang mungkin. Jadi tak nak siapa kita bila mana orang tengok nak berhenti terus. Sebab takut riak atau jadi macam tu. Sebab berpandukan pada hadis. Nabi kata buat secara sir, sembunyi ataupun buat dengan terang-terangan. Orang mari, orang tengok kita duk cuci kolok, dia buat tali cicak, duk sapu-sapu, duk lah apa, duk kiung kapek. Orang tengok. Waktu tu hati kita tak ada rasa sikit pun perasaan riak, takabur, macam-macam. Orang tengok. Maka Nabi kata sirri wa ajrul alaniyah. Kamu buat secara sembunyi atau terang-terangan, maka dua-dua ni dapat pahala. Kata Abu Lais, bila mana dia ketahui orang akan rajin kita, akan amal baik yang kita buat, sehingga ditiru orang, tu nak. Kita buat, maka orang lain dapat tiru lepas tu. Malunya dia basuh kepala, aku tak benar, yang usul. Esok dia mari buat. Tu nak. Kebaikan yang kita buat. Lalu orang lain tiru dengan apa yang kita buat. Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, Nabi kata pahalanya macam mana? Ya, kata Nabi, man dalla ala khairin kafa'ilih. Kan? Nabi kata barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan kepada seseorang, seolah-olah dia yang buat juga. Dapat dua pahala, tuan-tuan. Kita tunjuk orang buat baik dan dia buat benda tu. Kan? Kita tunjuk, kita tak cakap lagi, kita tunjuk je. Kita tunjuk mungkin dengan akhlak kita, lalu dia tiru. Bila mana dia tiru, kata Nabi, kafa'ilih, seolah-olah kita buat juga benda tu. Sedangkan kita tunjuk je, kita tunjuk dan dia buat. Lalu kata Nabi, ganjaran pahala yang sangat besar, seolah-olah kita yang buat juga. Masya Allah, tabarakallah. Maka ia mendapat pahala. Siapa tu? Orang yang bagaimana dia tunjukkan segala perkara yang dia buat tadi dalam keadaan hati terjaga. Bila mana orang lain tengok orang tu tiru, maka pahala dia dapat kerana beramal dan mendapat pahala kerana ditiru orang. Allah, tuan-tuan, dua dapat. Kita mari surau masjid kita mari semayang Jumaat, kita tak ajak nak jiran kita, lama-lama dia tengok, dia pun segan kat kita. Maka dia datang kerana kita asbab. Maka inilah di antara yang Nabi sebut. Bagaimana ulama sebut dua pahala dia dapat. Yang pertama, pahala dia dapat sebab dia beramal, berulang-alik ke rumah Allah, berulang-alik belajar. Yang kedua, dia dapat sebab perbuatan yang dia buat ini ditiru. Allahu Akbar. Apa lagi yang kita tahu? Silakan. Kalau ini yang kita buat, anak-anak kita kat rumah,
Isteri kita tuan-tuan contoh. Nah, anak-anak kita dia tak tahu apa-apa, lalu kita bentuk dia makan nasi dengan tangan kanan. Dia pakaian tutup aurat. Bila mana dia nak pergi bilik air, dia ada cakap dengan orang tua macam ni, kita ajar mereka. Maka dia membesar dengan keadaannya demikian. Anak kita buat, kita dapat. Isteri kita buat, kita dapat. Nah, itu dah antara pemahaman hadis ni hadis kita. Nah, maka tidak rugi tuan-tuan, kita ajar sesiapa sahaja benda yang baik maka dia buat, maka pahala kita dapat double. Nah, pahala kita beramal, yang kedua pahala sebab orang lain tiru kita. Itu masya-Allah tabarakallah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Allah Tuhan. Ya. Nabi kata sesiapa yang memberi contoh kebaikan, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang beri contoh kebaikan, tidak kira lah dalam apa sekalipun. Nah, kita tunjuk tauladan yang baik, kebaikan kita tunjukkan, ya. Lalu waktu tu bagaimana? Falahu ajruha, maka ia mendapat pahala. Dia tunjuk kebaikan, kita buat kebaikan, maka kita dapat pahala, kan? Satu kebaikan 10 ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa yang kita buat baik, bila mana benda tu baik, confirm insya-Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kebaikan. Dengan dasar mana? Di atas dasar hati kita ikhlas semata-mata kerana Allah. Amalan yang ikhlas sahaja yang sampai hadirin dikasihi dari rahmat Allah. Dan nilai ikhlas ni hanya Allah Ta'ala yang dapat tahu, dan juga kita yang kita buat. Nah, bila mana kita buat benda yang ikhlas, ya, maka insya-Allah mudah-mudahan kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan, sesiapa yang tunjuk contoh kebaikan. Nah, dalam apa-apa hal sekalipun, kita tunjuk PI perangai yang baik, cara kerja yang baik, cara bergaul yang elok. Nah, semua kebaikan, orang tengok kebaikan yang kita buat dan kita buat, dah dapat pahala dah tentu. Falahu ajruha, kan? Nabi kata bagi dia tu ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita buat sesuatu kebaikan memang dapat Allah. Turun daripada rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, buat kerja, cari nafkah yang wajib, memang pahala dah. Nah, kita buat sesuatu yang baik, memang pahala dah. Wa ajru man amila biha, yang kedua Nabi kata pahala yang kedua pula dia dapat disebabkan oleh apa? Orang-orang yang meniru perbuatannya sampai bila? Ila yaumil qiyamah. Allah Tuhan, sampai hari kiamat kita dapat saham. Kita dapat saham sampai hari kiamat. Sebab dia tengok daripada kita mungkin kebaikan yang kita buat, maka dia tiru. Nah, sebab tu kita sebagai ibu dan bapa harus ya, besarnya tanggungjawab kita bila mana mendidik anak-anak cara Islam. Nah, dia sedar dengan keadaan kita didik dia. Dia makan minum, dia tidur bangun, dia nikah kahwin, sebagaimana yang kita ajar. Nah, lalu dia membesar daripada kecil sampai ke besar tu sebagaimana yang Islam nak. Maka kita dapat saham, masya-Allah tabarakallah hadirin, berpanjangan sampai mana? Ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, ganjaran yang akan sampai kiamat. Nah, akan berjalan sampai kiamat. Lepas tu kita bukan seorang anak, mungkin 5, lepas tu dia beranak pula, dia ajar anak dia asal daripada apa yang kita ajar. Kalau kita sebagai guru, mungkin anak-anak murid kita menggunakan segala ilmu yang kita berikan kepada dia dengan kebaikan. Berapa banyak dia tebar, dia sebar macam-macam. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Maka ni dia panggil pelaburan hadirin, pelaburan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah manusia yang sangat beruntung di akhirat. Sebab saham dia sentiasa berkembang. Nah, walaupun dia telah kembali ke rahmatullah, walaupun dia telah kembali bertemu dengan Allah, tapi saham dia tak pernah putus. Nah, maka kita muayah kita lah. Nah, muayah kita walaupun dia pergi dah bertemu dengan Allah,
tapi dia boleh siapkan anak-anak dia seumpama kita mungkin hari ini. Nah, boleh taat perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia ajar mungkin. Nah, kita boleh sembahyang dengan cara yang betul sebab dia ajar mungkin. Maka ini saham yang hebat. Bagaimana bila mana kita buat kebaikan lalu orang tiru kebaikan yang kita buat. Kata Nabi, wa ajru man amila biha. Pahala yang kedua, bila mana orang tiru daripada apa yang dia buat, maka saham ini akan berterusan sampai hari kiamat. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Begitu juga kata Nabi, bukan kata kebaikan je. Orang yang buat jahat, orang yang buat jahat, sama juga saham dia harus kita. Saham yang orang buat jahat, maka saham ni dia dapat juga. Kalau dia ajar anak-anak dia, kalau dia ajar sesiapa sahaja menyebabkan orang tu buat jahat, menyebabkan orang tu melakukan kemungkaran, orang tu melakukan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia ajar. Allahu akbar, ini yang kita takut. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha. Nabi kata, barang siapa yang memberi contoh kejahatan, dia buat contoh kejahatan, bermakna dia beramal dengan benda-benda derhaka pada Allah. Dia tak semayang contoh, ataupun dia belajar ilmu-ilmu kayu. Allahu akbar. Tiba-tiba dia ajar orang lain pula. Satu, dia beramal benda jahat, dapat dosa dah. Yang kedua, dengan dia buat jahat ni, lalu orang lain tiru dia dan bahkan lagi dia ajar benda-benda yang dosa ini, maka saham tu kembali juga pada dia sebagaimana pahala tadi. Dosa pun macam tu juga. Berbuah macam tu juga tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala. Mana kata Nabi, fa alaihi wizruha. Bila mana dia buat contoh kejahatan, buat contoh kejahatan, maka kejahatan tu dia akan dapat dosa daripada Allah. Allah, tuan-tuan, ini yang paling kita takut. Yang kedua, wa wizru man amila biha. Dan dosa orang-orang yang meniru perbuatannya. Bila mana dia buat jahat, orang lain tu ikut perangai jahat dia, maka dia dapat dosa terhabis-habis daripada orang yang buat jahat. Disebabkan dia, orang lain buat jahat. Allah, tuan-tuan, inilah yang paling bahaya. Saham ini akan dia dapat sampai bila? Ila yaumil qiyamah. Nabi kata sampai kiamat dia akan bawa dosa-dosa. Berapa ramai orang ikut dia, berapa ramai orang yang follow yang dia buat, maka selama itulah dosa akan sampai pada dia. Allah, tuan-tuan, dahsyat. Sebab tu hari ni kita tengok ada sekarang, bila mana benda tu baik, kadang-kadang orang kafir pun dia tengok baik. Kita baca paper saya 2 ni kan, kita tengok menteri daripada Taiwan dia syorkan kepada penduduk dunia supaya kencing sambil duduk. Ya Allah, walaupun dia kafir, dia kafir, bermakna dia pusing-pusing, dia tengok betul cara Islam comel semua untuk membersihkan tandas. Kata dia, saya syorkan seluruh penduduk-penduduk dunia kencing sambil duduk. Hebat semua. Lama ni dia kencing sambil berdiri, maka dia tengok kotor tandas. Dia kata, maka kita tengok orang perempuan kencing sambil duduk, dia kata memang bersih tandas. Memang sungguh, kita tengok kat sekolah memang. Kalau tandas muslimah dengan tandas laki-laki, jauh sangat beza. Tandas muslimah tak ada barang apa kalau kita nak keluar. Kalau tandas budak lelaki 500 meter, aura dia. Maka orang kafir dia kaji. Orang kafir dia tengok bila mana benda tu comel, tengok walaupun dia tidak beriman, tetapi benda tu Islam suruh, Islam suruh, maka dia show. Berlaku perdebatan dalam Parlimen Taiwan, ada tak setuju, macam-macam dia sebut. Tapi nak cerita kepada kita bahawa kalau dah dia yang show tu, makna kata melabatkan orang lain ikut, maka dia memberi kebaikan. Apatah lagi kita orang beriman kepada Allah, hadirin dikasih lagi dirahmati Allah, kita ajar anak-anak kita ada buang air mungkin, ada bilik air, seumpamanya, maka saham ni akan kembali kepada Tuhan yang menunjukkan perkara demikian. Jadi tuan-tuan, dan hadis ni memberi pengajaran yang besar kepada kita sebenarnya. Sangat besar, sebab dua-dua ni akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi saham
sama ada saham tu pahala ataupun saham tu dosa. Inilah yang paling kita takut, hadirin dikasihi dari rahmatullah. Ya. Dan benda ni tidak akan berhenti melainkan bila mana kiamat. Saham ni sangat hebat, sangat besar tuan-tuan. Tak kita nak fikir macam mana tuan-tuan. Allahu Akbar. Walaupun kita mati tapi kita tinggal amalan-amalan yang menyebabkan orang lain sesat. Hidup di atas dunia tak jumpa jalan kebenaran disebabkan kita buat salah. Lalu orang lain berapa generasi tuan-tuan hidup dengan keadaan dosa pada Allah, salah dalam beribadah. Berapa banyak itulah dia akan kumpul dosa yang teramat sangat, ya, kembali pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Ya. Maka inilah di antara benda yang kita kena beringat, harus sedar, ya. Benda yang kena beringat supaya dalam hidup kita jangan kita menjadi penyumbang, menyumbang kepada benda yang salah, yang derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab saham orang yang pertama mula ni, orang dokong, orang sokong, orang buat, orang tiru, maka dia dapat belaka. Mana Nabi kata wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dosa yang kita buat, maka kita juga akan tanggung dosa orang yang tiru perbuatan jahat yang kita buat itu sampai kiamat. Hak baik, alhamdulillah. Hak baik pun akan sampai juga, kan? Itu maknanya. Abdullah bin Al-Mubarak meriwayatkan dari Abu Bakar bin Maryam bin Dhamirah dari Abu Habib berkata, Abdullah bin Al-Mubarak ini seorang ulama hadis tuan-tuan, ulama hadis yang hebat. Abdullah bin Al-Mubarak ulama hadis yang hebat, ya, yang bagaimana dia ni hidup bukan di zaman sahabat. Dia hidup di zaman tabi'in, mungkin tabi'in, ya. Ini Abdullah bin Mubarak, ya, seorang yang sangat hebat, yang sempat hidup bersama dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di zaman kerajaan, ya, di zaman kerajaan Umayyah, ya, yang memerintah selama kejatuhan Khulafa ar-Rasyidin. Itu maknanya. Jadi zaman kerajaan Umayyah ni ramai ulama-ulama yang hebat tuan-tuan, ya, ramai ulama-ulama yang hebat. Dan yang paling hebat waktu itu antaranya khalifah yang paling hebat Umar bin Abdul Aziz. Terkenal khalifah yang sangat adil, yang tidak ada orang yang layak menerima zakat. Hebat semua, ya. Keadilan, keamanan yang dikecap di zaman dia ni tidak ada tolak banding. Sebab tu sarjana Islam kata kalau ada lagi khalifah yang kelima dalam Islam, Umar bin Abdul Aziz dan khalifah. Sebab tu ulama-ulama hidup di zaman dia merasai kehebatan. Merasai kehebatan. Pernah orang tanya kepada Abdullah bin Al-Mubarak, ya, orang tanya kepada Syekh Abdullah bin Al-Mubarak ini, orang tanya dia, bagaimana, ya, Syekh, manakah yang lebih hebat, Umar bin Abdul Aziz ataupun Muawiyah bin Abi Sufyan? Ya, kita dah sebut dalam kuliah-kuliah yang lalu. Cuma kita nak sebut kehebatan ulama, kan? Bila mana orang tanya dia mana yang hebat, Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Umar bin Abdul Aziz siapa tuan-tuan? Khalifah yang ke-8 kerajaan Bani Umayyah. Dia bukan sahabat, dia bukan sahabat. Manakala Muawiyah bin Abi Sufyan dia hebat sebab dia sahabat, kan? Dia sahabat, dia katibur Rasul, dia penulis wahyu tuan-tuan, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan dia dah orang yang pertama dulu zaman Nabi, dia penulis wahyu, dan dialah yang diutus oleh Nabi ke Madinah sebagai tok guru Quran tuan-tuan, ya. Nabi utus dia ke Madinah Al-Munawwarah sebagai tok guru Quran bersama Abdullah bin Abi Maktum. Ini mula-mula tok guru Quran tuan-tuan yang diutus oleh Nabi, ya. Dan Muawiyah ni seorang sahabat yang hidup dia lama tuan-tuan. Dia sempat dengan Nabi, dia hidup dengan zaman Umar, dia sempat zaman Abu Bakar, dia sempat zaman Utsman, dia sempat zaman Ali. Habis Khulafa ar-Rasyidin, dia dah pelopor kerajaan Bani Umayyah. Hebat semua. Ya, dia pelopor kerajaan Bani Umayyah. Lalu orang tanya Syekh Abdullah bin Mubarak, ya, siapa yang lebih hebat di antara dua? Lalu jawab Abdullah bin Mubarak,
sesungguhnya debu-debu yang ada dalam lubang hidung kuda Muawiyah lebih hebat daripada batang tubuh Umar bin Abdul Aziz. Allah, tengok kata. Sebab apa? Sebab dia sahabat. Sahabat tidak ada tayar banding kata. Walaupun adalah masalah sedikit sebanyak perang saudara dengan Ali. Nabi larang kita kondeng mana-mana sahabat. Kan Nabi ajar kepada kita. Kalau kita ditanya siapa yang salah, yang silap, Ali ke Muawiyah, tak payah kita kondeng mengatakan mana-mana yang salah. Ya, Nabi ajar apa? Nabi ajar supaya kita berdoa kepada Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kan ini doa Nabi. Kalau tanya hari ini ke siapa yang salah, Ali ke Muawiyah, kita baca doa ni. Nabi tak suruh kita kondek siapa-siapa, sebab mereka telah mendapat iman dahulu daripada kita. Maka kita minta dengan Allah supaya jangan jadikan wala taj'al fi qulubina ghillan. Perasaan rasa syok, rasa suuzon dengan sahabat tak nak gitu. Maka Nabi ajar supaya kita minta doa dengan Allah, moga-moga kesilapan kesalahan mereka Allah ampun. Itu maknanya. Sebab setiap orang ada buat salah. Cuma Syekh Abdullah Ibn Mubarak tadi dia sebut macam tu bukan nak hina Umar bin Abdul Aziz, tapi nak cerita kehebatan sahabat. Betapa tidak ada tayar banding nak banding sahabat dengan orang yang selepas dia. Ini masya-Allah tabarakallah hadirin sekalian. Itu maknanya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak dari Abu Bakar bin Maryam bin Dhamirah dari Abi Habib berkata, Dhamirah sahabat yang ada yang dikasih oleh Allah, sahabat yang bagaimana sangat hebat juga perjuangan dalam peristiwa hijrah. Dhamirah. Dhamirah sahabat yang hebat dalam peristiwa hijrah. Dia ni tempang tuan-tuan. Tempang. Dia ada anak 2 orang. Ada anak 2 orang. Dia tempang dah 2 orang. Mata pun tak nampak. Tapi bila mana sampai ayat untuk berhijrah ke Madinah, bagaimana hadirin sekalian, dia nak juga berhijrah ke Madinah. Walaupun dia tua dah. Anak dia kata tak payahlah, ayah tua dah. Ayah duduk rumah nak kat Mekah, tak payah pergi Madinah. Biar saya lah pergi sebab saya anak muda, saya larat lagi berjalan. Ayah tak larat dah. Dia jawab apa tuan-tuan? Dia kata aku nak pergi juga. Aku ada anak lelaki 2 orang, mau pikul lah. Tengok ya Allah, tuan-tuan hebat sungguh. Semangat sahabat nak berhijrah, nak berjihad juga bersama Nabi. Bukan ada 2 orang besar-besar gagau-gagau belakang pikul lah aku. Allah. Lalu anak dia buat keranda. Anak dia buat keranda macam kita tengok zaman-zaman dulu lah. Hak duk tawah dengan keranda tu tuan. Macam tu. Maka pikul depan seorang, belakang seorang, pikul ayah dia. Nak musuh bapak dia ke Madinah. Bukan 10 minit tuan-tuan, nak ke Madinah jauh. Maka dengan izin Allah sampai di perbatasan tanah halal, di mana tu? Perbatasan tanah halal, yang kita keluar untuk kita mulakan niat. Dekat Aisyah keluar tu, di mana tu? Dia panggil apa bukan apa berali apa ni? Hak paling dekat ni Al-Qur itu. Keluar daripada Mekah. At-Tan'im, Tan'im. Sampai dekat Tan'im, maka bapak dia mati juga. Allahu Akbar, hebat. Jadi nak cerita sahabat ni dia ada kehebatan mereka tu lah. Sebab tu tak boleh kita nak sahabat. Hebat. Sehingga Nabi kata apa? Ashabikan nujum. Mana kata itu? Kata itu. Sahabat aku macam bintang di langit. Mana-mana yang kamu ikut mu dapat hidayah. Allahu Akbar. Ni hebat sahabat. Maka inilah kehebatan yang ada hadirin sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la yarfa'una 'amala 'abdin min 'ibadillah fayastaktsirunahu wa yuzakkunahu hatta yantahu bihi ila haitsu syaa'a Allah ta'ala min sultanin
fayuhillahu ilaihim. Hadis ni hebat tuan-tuan. Hadis Nabi nak sebut dalam bab ikhlas lagi. Allahu Akbar. Hatta dalam bab ikhlas ni malaikat pun tak tahu tuan. Malaikat pun tak tahu. Malaikat kerja dia apa? La yarfa'una amala 'abdin min 'ibadillah fayastaghfirunahu wa yuzakkuna. Nabi kata apa? Sesungguhnya malaikat membawa amal akan hamba Allah Subhanahu wa taala. Tukar bawa amal ya tuan-tuan. Yang kita dah sebutkan, amal kita akan dibanking kepada Allah 2 kali sehari tuan-tuan. Selepas waktu asar, nak maghrib, dan satu lagi sebelum waktu subuh kan. Ini 2 kali. Amalan kita dibanking tiap-tiap hari hadirin dikasih dalam rahmat Allah. Dibawa lain 2 kali saja. Jadi malaikat ni kerja dia la yarfa'una amala 'abd. Dia hanya bawa naik amalan. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fayastaksirunahu, lalu bila mana dia tengok tu ayuh ni amal banyaknya, dia puji. Fayastaksirunahu wa yuzakkunahu, lalu dia puji. Oh, si anu ni banyaknya amal, sedekah juta-juta, Allah akbar, sembahyang sunat banyaknya dia. Jadi malaikat bila mana dia tengok hamba Allah Ta'ala ni banyak amalan, fayastaksirunahu wa yuzakkunahu, lalu dia puji. Dia puji hamba ni. Hebat sungguh amalan dia, hebat sungguh wakaf dia, hebat sungguh segala-gala kebaikan yang dia buat. Malaikat puji dan puji dan puji hatta yantahu bihi ila haitsu sya'allahu ta'ala. Sehingga dia puji sampai mana? Hatta yantahu bihi ila haitsu sya'allahu ta'ala min sultan. Dia puji sampailah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai nak banking dah amalan, dia puji lagi. Hebat ya Allah, hamba-Mu hebat sungguh ya Allah, amalan dia hebat. Daripada waktu maghrib sampailah waktu subuh sampai maghrib pula hebat sungguh. Tidak ada jahat dia, kebaikan yang aku tengok banyak sungguh pahala dia. Tuan-tuan malaikat. Lalu tuan-tuan, fayuhallahu ilaihim, ya, maka Allah berfirman kepada malaikat, bawa amalan sampai kepada malaikat. Lalu dia bawa sampai kepada Allah Ta'ala, sampai pada Allah, fayuhallahu ilaihim. Lalu Allah Ta'ala wahyukan sebut kepada malaikat, innakum hafazatun ala amali abdi. Tuan-tuan, yang inilah yang kita nak tengok bagaimana Allah sebut. Allah kata kepada malaikat, innakum hafazatun ala amali abdi. Allah kata sesungguhnya hei para malaikat, sesungguhnya kamu ni malaikat hafazatun, hanya mencatat, hanya menulis amal hamba-hamba aku. Itu kerja malaikat tuan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap petang, malam siang tak terlepas satu lafaz daripada setiap anak Adam, melainkan semua dicatat oleh kiraman katibin ataupun malaikat hafazah. Dia bagi sama lah tuan. Kalau kita dengar ustaz-ustaz mengajar malaikat hafazah, sama lah roket atik tu. Kiraman katibin 3 nama. 3 nama malaikat yang sama. Takut-takut kita pening. Mari surah kata malaikat hafazah, malaikat mana pula? Kira roket atik hok mana pula? Kiraman katibin hok mana pula? Tu kan nulis lagi. Tiga-tiga ni malaikat penjaga segala-gala. Ya, malaikat yang mencatat setiap amalan anak-anak. Tuan-tuan, maka Allah kata apa? Innakum hafazatun ala amali abdi. Sesungguhnya kamu hei malaikat mujung tulis je. Kamu hanya pencatat sahaja apa yang makhluk aku buat. Kata Tuhan, Allahu Akbar. Ikhlas dia tahu tak? Lalu Allah kata, wa ana raqibun ala ma fi nafsih. Dan kata Allah, aku mengawasi isi dan niat hati dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Sama tahap tu. Nak cerita kepada kita bahawa dalam bab ikhlas tidak ada seorang pun tahu. Allah Ta'ala yang tahu tuan. Sebab tu bila mana malaikat dia cerita kepada Allah Ta'ala sampai pada Allah, ya Allah, hamba-Mu hebat ya Allah, amalan dia hebat ya Allah, sungguh banyak amalan kebaikan ya Allah. Allah kata,
innakum hafazatun ala amal abdi. Mu hanya mencatat je mereka. Mu dah tahu wa ana raqib. Wa ana raqibun, aku yang menjaga isi perut dia, aku yang mengawal hati dia, ikhlas kau tidak? Ni tuan-tuan, ya Allah. Apa yang hamba aku buat, maka aku yang kawal dia. Ana raqib. Ya, aku yang kawal. Aku yang tahu betul ke tak niat dia tu betul ke tak semata-mata kerana aku. Allah kata aku yang tahu, kamu tak tahu tak? Kamu hanya pencatat sahaja. Sebab tu tuan-tuan, kita balik pada Allah. Mulut ni Allah tambah tuan-tuan. Mulut ni Allah ikat. Allah belas dia sebab jahat mulut kita dengan Allah. Selalu banyak cakap bohong dengan Allah kan tuan-tuan. Mulut cakap lain, hati lain. Mu kata mu niat betul pada aku, tapi hati mu tak pernah sekali betul. Kata. Sebab tu di akhirat mulut tak bercakap. Allah tak izinkan. Sebab di atas dunia dah banyak sana dah berdosa dengan Allah. Ada tak? Jadi hari ini Allah kata apa? Allah kata wa ana raqibun ala ma fi nafsi. Akulah yang mengawal, isi hati dia, niat hati dia bagaimana. Lalu yang amalan banyak-banyak tadi yang hamba tu buat, yang malaikat bawa naik, yang malaikat duk sanjung, banyak sungguh amalan kebaikan yang dia buat. Allah jawab apa? Inna abdi hadha lam yukhlis li amalah. Allah kata sesungguhnya hamba aku ni hebatkan, dia tak pernah ikhlas semata-mata kerana aku dalam amalan dia. Allah, yang kamu duk sanjung-sanjung tadi tu, yang kamu duk sebut nama-nama dia tadi tu hebatkan, sebenarnya dia tak pernah ikhlas pun semata-mata kerana aku. Dia buat something yang lain. Dia buat bukan kerana aku hebatkan. Walaupun banyak melanggar, kamu tengok amalan dia hebat sungguh dia buat, tetapi dia tidak buat semata-mata kerana aku. Lalu tuan-tuan, kalau bukan kerana Allah, bagaimana kesudahan? Allah kata faktubuhu fi sijjin. Catatlah di belakang dalam sijjin, bank akhirat yang disumbang segala amalan-amalan yang derhaka pada Allah. Allah tuan-tuan, Allah kata faktubuhu fi sijjin, bawalah segala amalan dia ni simpan di sijjin. Amalan yang disimpan di sijjin, yakni amalan yang tidak diterima oleh Allah tuan-tuan, amalan yang tidak akan dilihat oleh Allah, maka di sijjinlah tempatnya. Ya, inilah yang paling kita bimbang tuan-tuan. Sebab tu berada atas dunia tuan-tuan, biarlah kita cari pandangan Allah. Kalau manusia tak pandang, tak apalah kita. Kalau orang tidak menghargai, orang tidak ingat, orang tidak sebut segala kebaikan yang kita buat, biarlah. Kerana Allah Ta'ala Maha tahu apa yang kita buat. Itu macam tu. Ya. Tapi kita manusia memang style banyak kadang-kadang kita rasa nak juga orang hormati, nak juga orang tahu kita buat. Contoh kita buat derma, nak pasang kipas, pasang kapet, orang tak tahu soal siapa buat. Kita rasa juga hati itu melodok-lodok, kalau orang tahu semua juga rasa tak ada. Sebab kita makhluk, yang itulah yang kita nak. Tetapi bila mana kita ingat bahawa Allah pandang dah, Allah akan kelaskan di mana kedudukan pahala kita tuan-tuan. Ya, maka insya-Allah mudah-mudahan kita akan rasa tenang walaupun orang lain tidak tahu tuan-tuan. Walaupun orang lain tidak pernah puja dan puji kita, orang lain tak pernah sebut macam-macam kat kita, tak pernah beri penghargaan, tetapi kita rasa senang. Hak ni hak payah tuan-tuan. Sebab tu kita belajar di dalam hati bagaimana nak kikis benda-benda yang demikian tuan-tuan. Susah. Tersangat susah. Tidak kira dah dia yang bercakap ke dia yang mendengar. Ujian ini di mana-mana Allah akan uji kata tuan. Allah akan uji. Lalu kita belajar hadis ni pada malam ni sebagai kayu ukur tuan. Kita sama-sama nak jadi kayu ukur bagaimana amalan yang kita buat lama-lama dulu bagaimana ya Allah. Adakah aku buat semata-mata kerana Allah, ataupun ada juga dalam sumpah hati aku nak suruh orang tengok.
nak suruh orang beritahu bahawa kita buat benda yang baik. Nah, Allah tuan-tuan, hak ni hak susah dalam berhati. Nah, dalam berhati ni susah tuan-tuan, tetapi tidaklah sampai tahap kita tak mampu nak buat. Jadi bila mana kita tahu kalau benda tu tidak ikhlas semata-mata kerana Allah, Allah perintah malaikat faktubuhu fi sijjin. Faktubuhu fi sijjin. Tolong catat segala apa yang dia buat, rekodkan segala amalan-amalan dia dalam sijjin, wahai malaikat. Allah tuan-tuan. Wa yas'aluna bi'amali 'abdin fayastaqilunahu wa yahtaqirunahu hatta yantahu bihi ila haitsu syaa Allah min sultanih. Yang kedua, ada kalanya kata Nabi membawa naik amal hamba oleh malaikat, lalu mereka anggap sedikit. Fayastaqillunahu wa yahtaqirunah. Ada hamba Allah yang malaikat dah himpun amalan dia tuan-tuan. Nah, dah himpun amalan dia daripada waktu asar sampai waktu subuh, subuh sampai waktu asar balik. Kata tuan, tengok ada sikitnya amalan dia. No, semayang sunat dah buat, wajib dah buat. No, tengok sedekah tak ada, sedekah senyum je, duit kat mana sedekah. Sikitnya amalan hamba ni. Allah tuan-tuan, sedikit sangat dia buat amal. Hadirin sekalian, malaikat tengok sikitnya, fayastaqillunahu wa yahtaqirunah. Kadang-kadang malaikat bawa naik amalan, wa yas'aduna bi'amali 'abdin, bawa naik amalan anak-anak Adam dalam keadaan sangat sedikit, tidak sebagaimana orang yang pertama tadi, kan? Bawa naik dalam keadaan sangat sikit. Tengok ada sikitnya apa dia benda yang kamu buat atas dunia ni, sehari malam, siang malam, siang malam, ni je ke yang kamu bawa? Itu tuan-tuan, pada pandangan malaikat. Hatta yantahu bihi ila haitsu syaa Allah min sultanih. Sehingga dia sebut, dia ulang-ulang apa jenis orang lah, makhluk Allah apa benda ni, siang malam ni dia buat amalan. Kau tadi banyak melangit amalan, memenuhi ruang amalan yang dia buat, banyak kebaikan. Yang ni tengok sikit je. Allah Akbar, apa benda di kau ni? Macam itulah malaikat. Malaikat duk cakap sampai kepada Allah tuan-tuan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuhallahu ilaihim. Lalu Allah mewahyukan sebut pada para malaikat, innakum hafazatun ala amali 'abdi. Allah bilang, Allah sebut, Allah kata sesungguhnya mu ni, hei malaikat, mu hanya mencatat, mu hanya sebut, mu hanya catat segala amalan anak, amalan abdi, segala amalan anak anda hamba aku, mu tu yang catat sahaja, kamu yang tulis sahaja. Wa ana raqibun ala ma fi nafsi, sedangkan aku tahu isi dan niat hati dia bagaimana, walaupun amalan dia sikit. Allah tuan-tuan, walaupun amalan dia sikit, aku yang menjaga wahai malaikat. Lalu Allah kata, inna abdi hada akhlasa li amala. Hei malaikat, sesungguhnya hamba aku ni, hada akhlasa li amala, dia sangat ikhlas semata-mata kerana aku dia buat amal walaupun sikit. Allah, walaupun amalan dia sikit, sikit je amalan, tapi dia buat semata-mata kerana aku, kata Allah. Lalu nilai yang sedikit dia mendapat tempat pada Allah tuan-tuan. Tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Ya, hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berkira-kira bukan ikut kita tuan-tuan. Sebab tu amalan yang ikhlas semata-mata kerana Allah walaupun sedikit akan sampai pada Allah. Akan sampai pada Allah tuan-tuan. Sebab tu kita jangan risau. Sebagaimana kata Nabi SAW kepada sahabat, kita dah cerita dalam bulan Ramadan hari, ya, bila mana Nabi sebut kehebatan orang yang menyediakan juadah berbuka, kan, kepada orang yang berbuka. Sahabat yang miskin risau, ya Rasulullah, kami dengki ya Rasulullah, pahala ganjaran orang yang menyiapkan juadah untuk orang berbuka sangat besar ya Rasulullah, sedangkan kami tidak mampu untuk menyediakan juadah yang begini hebat. Kami tak mampu nak menyediakan juadah ya Rasulullah. Apa yang Nabi jawab, kata tuan, Nabi kata apa? Nabi kata bukan masalah juadah yang hebat,
bukan juadah-juadah yang enak yang disediakan, tetapi masalah keikhlasan. Kan walau bisyurbati ma, kan Nabi kata walaupun segelas air sejuk sudah memadai, kata Rasulullah. Kata Tuhan, maka ini hadis ini sangat hebat, kata Tuhan, untuk sama-sama kita suka iman kita. Ya, kadang-kadang yang sedikit ini dapat menembusi hijab, bertemu dengan Allah. Lalu Allah tengok di sebelah hati kita keikhlasan. Kadang-kadang yang banyak yang hebat pandangan manusia, manusia tengok hebat sungguh dia, bagusnya dia, banyaknya sumbangan dia, hebat sungguh. Tapi Allah dah nilai, tuan-tuan. Allah yang kita takut. Nah, sebab mereka yang tidak tahu keikhlasan, dia hanya bawa naik amalan baik, oh banyak sungguh dia. Tapi Allah kata wa ana raqib, aku yang menjaga isi hati hamba. Lu tak tahu mereka, kamu hanya catat, kan? Dia catat baik, dia catat jahat, dia catat yang dosa, dia catat yang pahala. Tapi dalam baiklah bukan hak mereka, betul tak? Bukan hak mereka. Sebab tu Allah sebut kan, Allah kata dah, innakum hafazatun ala amali abdi, mu hanya mencatat wahai mereka amalan anak Adam. Hamba-hamba aku mu hanya mencatat, mu tidak tahu hati dia. Allah Tuhan. Maka kita bagaimana Tuhan, bila mana kita belajar hadis ini, supaya kita beringat setiap yang kita buat, setiap apa yang kita lafaz, setiap apa tangan memberi, setiap apa yang mulut bercakap, tidak terlepas daripada kawalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna abdi hadha akhlasa li amali, lalu kata Allah, sesungguhnya hamba-Ku ini hadha akhlasa li, dia tu buat dengan keadaan penuh keikhlasan, li bagi aku. Mana? Dalam setiap kerja yang dia buat semata-mata kerana aku. Lalu faktubuhu fi illiyin, lalu perintah Allah, hei malaikat, tolong catatlah dia di illiyin. Ya, illiyin tuan-tuan, seumpama bank yang akan menyimpan segala amalan baik, tuan-tuan, dan tidak akan dibuka sampai bila-bila, sehingga Allah Ta'ala kurniakan buku rekod kita di akhirat, kan? Baru kita tengok illiyin, sijin. Hadirin dikasih lagi rahmat Allah, setiap amalan yang kita buat, ya, daripada kita akil balik sampai kita bertemu dengan Allah saat kematian, tuan-tuan, maka buku rekod kita ni akan disimpan, sama ada di illiyin, sama ada di sijin. Tiap-tiap petang, tiap-tiap pagi akan dibawa naik amalan, dibawa naik amalan, dibawa naik amalan. Disimpan di mana? Illiyin. Kalau amalan itu ikhlas semata-mata kerana Allah, dan akan disimpan di sijin kalau benda itu yang kita buat benda derhaka dan tidak ikhlas semata-mata kerana Allah. Dan benda ni kita tak dapat nak tengok, tuan-tuan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita di akhirat, ketika mana Allah Ta'ala panggil setiap anak Adam. Hadirin dikasih dari rahmat Allah, ya, yauma nad'u kulla unasin biimamihim, ya, ketika mana Allah panggil balik makhluk dia bersama kita semua sekali di akhirat. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum. Allah sebut faman utiya kitabahu biyaminihi, barang siapa yang dianugerahkan oleh Allah buku catatan amal dia dengan sebelah tangan kanan, faulaika yaqra'una kitabahum, lalu mereka akan membaca kitab mereka, buku mereka dengan perasaan yang sangat hebat. Baca apa, tuan-tuan? Baca inilah yang kita buat di dunia. Maka persoalan, tuan-tuan, kita tak tahu amalan kita hari ini di mana banknya. Sama ada bank yang bernama illiyin atau bank yang bernama sijin, tuan-tuan. Kalau kita tahu, kita tak buat dah dosa, kan? Allah. Bukan kita, malaikat pun dah tahu, kan? Malaikat pun tak tahu. Malaikat bawa amalan baik, oh hebat sungguh hamba-Mu ya Allah, buat benda baik ya Allah. Bila mana sikit buat baik, ada sikitnya buat apa benda ni, itu kata malaikat. Dia tidak tahu bagaimana yang sedikit yang bernasnya, yang banyak tu hampa. Okay. Sebab tu Allah kata wa ana raqib, aku yang mengawal akan segala
niat hati hamba aku, kata Allah. Mudah-mudahan kita ditunjuki oleh Allah Tuhan. Dengan ini nyata bahawa amal yang sedikit dengan ikhlas lebih baik daripada yang banyak jika tidak ikhlas. Sebab pandangan hati yang Allah akan tengok, tuan-tuan. Allah akan pilih dalam bak hati. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahawa Allah Taala tengok pada apa dia, tuan-tuan? Pada hati, kepada hati setiap anak Adam, setiap yang dia buat. Hati dia bagaimana yang dia buat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak pandang pada wajah yang comel, yang cantik, harta benda yang banyak, tidak. Tetapi Allah tengok kepada, ya, niat hati, ya, dan segala amal yang mereka buat adakah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu bahan penilaian kita, tuan-tuan, ya. Moga-moga bila mana kita tengok, ya, hadis yang panjang ni, tuan-tuan, kita bermuhasabah. Takut-takut yang dulu-dulu kita buat banyak dah, tapi rasa-rasa macam ikhlas tu tak berapa ada kita sedar. Mudah-mudahan, ya, walaupun sedikit yang kita buat ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan pahalanya. Amal yang diterima oleh Allah pahala berlipat ganda, tuan-tuan. Syarat amal yang diterima ikhlas. Itu maknanya. Sebab tu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia sebut kepada kita martabat. Martabat yang paling hebat iman, kata dia, kan? Martabat yang paling hebat iman. Orang yang tidak ada iman, ia tidak hebat, tuan-tuan. Itu maknanya. Orang yang hebat bila mana iman ada dalam jiwa dia. Lepas bila mana dia ada iman, martabat yang kedua ilmu, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Martabat yang ada iman, bila mana dia ada ilmu, maka dia boleh subur bajakan iman dia. Dengan mana? Dengan amal. Yang ketiga amalkan. Martabat yang ketiga, bila mana dia ada ilmu, dia beramal. Bila mana ada amal, tidak sampai lagi, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, melainkan keikhlasan. Yang keempat ikhlas. Ada ilmu, ada amal, dan bagaimana ada ikhlas, maka amal ikhlas inilah ia akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dikasihi dan dirahmati Allah. Adapun yang tidak ikhlas, maka tidak ada pahalanya, bahkan tempatnya dalam neraka jahanam. Ya, kalau kita tengok kepada yang disebut oleh Nabi tadi, tuan-tuan, amalan yang kita buat bukan semata-mata kerana Allah, maka dia tidak sampai. Tidak sampai kepada Allah, melainkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Itu lain kira lah, kan? Sebab ada orang tanya juga, dia kata, ustaz tu orang kafir yang pergi minum anjing dengan selipar dia tu, Nabi kata di ahli syurga, dia tak semayang bangkuk. Lain dengan rahmat dan kasih sayang Allah, tuan-tuan. Allah maha rahmat dan kasih sayang. Kalau Allah nak rahmati, itu kerja Allah. Cuma kita yang beriman, prasyarat orang beriman, prasyarat manusia yang selamat di akhirat, maka sudah tentulah ini di antara benda. Maka prasyarat ni kita kena ikut, tuan-tuan. Kena ikut, barulah bila mana begitu keadaan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, layaklah kita nak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Abu Laits berkata, saya telah mendengar cerita dari beberapa ulama dengan sanad mereka yang langsung daripada Uqbah bin Muslim, dari Samir al-Ashbahi berkata, bahawa ia ketika masuk ke kota Madinah melihat seorang yang dikerumuni orang banyak. Ini cerita daripada Uqbah bin Muslim dari Samir al-Ashbahi rahimahullah. Bagaimana kata dia ketika mana masuk kota Madinah, dia masuk kota Madinah lalu melihat orang dikerumuni orang banyak. Kata Samir al-Ashbahi rahimahullah,
Aku tengok ada seorang, bila mana aku masuk kota Madinah, ada seorang dikerumuni, dikelilingi oleh orang ramai. Lalu saya bertanya, siapakah orang itu? Aku mau tanya, kata Samir, siapakah orang yang dikelilingi orang tu? Peliklah dia kan, tengok orang tu keliling ramai. Siapakah dia? Lalu jawab orang ramai, itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Tuhan. Ya orang tu keliling-keliling dia rupanya Abu Hurairah. Siapa dia tuan-tuan? Tidak ada yang lain, sahabat yang paling miskin tuan-tuan. Abu Hurairah sahabat yang paling miskin. Ya. Sahabat yang paling miskin tak ada lah tuan-tuan. Sehingga dia ni ketua kepada kaum Bani Sufah. Nah, kaum Sufah, kaum ahli Sufah. Ahli Sufah ni orang yang miskin tuan. Ya, yang hidup dalam keadaan sangat melarat. Dia panggil ahli Sufah. Maka ketua dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ketua dia. Lalu bila mana dia jawab Abu Hurairah, maka saya mendekat kepadanya. Saya pun pergi kat dia. Kata Samir, aku pun pergi kepada Abu Hurairah. Saya tuntut engkau demi Allah, ceritakan kepadaku hadis yang telah kau dengar dan kau ingat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samir dijumpa dengan Abu Hurairah. Dia tahu Abu Hurairah dia tidak akan ambil hadis melainkan daripada lidah Nabi. Abu Hurairah di antara perawi hadis yang paling banyak tuan-tuan. Ya, paling banyak perawi hadis. Dan Abu Hurairah terkenal bahawa dia bila mana nak ambil hadis, dia tak ambil orang lain. Dia akan cuba nak ambil daripada lidah Nabi sendiri. Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Lalu dia jumpa dengan Abu Hurairah, dia kata, wahai Abu Hurairah, aku minta tolong kamu ceritalah satu hadis yang mana kamu ambil sendiri daripada Rasulullah. Yang kamu ambil sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tolong ceritalah wahai Abu Hurairah yang kamu ambil secara langsung daripada Nabi. Lalu berkatalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, duduklah wahai Samir, akan saya ceritakan kepada kamu hadis yang saya sendiri mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tuan-tuan. Dia cerita hadis ni, ya, hadis yang dia dengar sendiri daripada Nabi. Ya. Yang waktu itu tidak ada orang lain bersama kami. Tak ada seorang pun, kata Abu Hurairah, aku dengan Nabi sahaja. Tuan-tuan, hadis Nabi ni ada yang Nabi riwayatkan kepada sahabat one by one tuan-tuan, ya. Dan ada yang Nabi cerita ramai sahabat, macam kita duduk ramai-ramai ni, ya. Kita duduk ramai-ramai, maka sahabat menerima hadis secara ramai-ramai. Ada hadis Nabi sahabat terima one by one. Seumpama hadis ini Nabi beritahu kepada Abu Hurairah seorang je. Ada hadis yang Nabi cerita kepada Sayyidina Utsman bin Affan, iaitu dalam bab hadis yang membicarakan dalam bab apa dia? Alam kubur. Ada hadis yang Nabi cerita kepada seorang baiwan dengan Ali karamallahu wajhah, ya. Maka hadis ini di antara yang Nabi sebut kepada Abu Hurairah. Waktu itu kata Abu Hurairah, tidak ada orang bersama kami. Kemudian menarik nafas berat lalu pingsan. Allah Tuhan. Kemudian menarik nafas berat lalu pingsan. Kemudian setelah sedar dan mengusap mukanya, berkata, siapa pingsan? Abu Hurairah. Allah Tuhan. Dia nak cerita hadis Nabi tu. Dia nak cerita hadis Nabi. Siapa tahu dia pingsan sekali, dua kali pingsan. Sebab terlalu berat dia rasa hadis ni tuan-tuan. Bila mana dia nak baca hadis, nak cerita kepada Samir, lalu dia menarik nafas yang sangat berat, lalu dia pingsan. Allah tuan-tuan, sampai tahap tu. Bila mana dia sedar, dia usah muka dia, lalu baru dia berkata, akan saya ceritakan kepada kamu wahai Samir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menarik nafas dan langsung pingsan pula. Cakap macam tu pingsan pula.
Siapa tahap begitu sekali hadirin dikasih lagi rahmat Allah. Apa dia yang Nabi sebut? Siapa tahap pengsan 2-3 kali ni tuan-tuan. Abu Hurairah pengsan 2-3 kali sebab apa? Nak cerita benda yang sangat berat yang Nabi sebut, apa dia benda tu tuan-tuan? Lalu dia mengusap mukanya dan berkata, saya akan menceritakan kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menarik nafas berat dan pengsan yang aku lama. Kali ketiga pengsan lama. Allah. Tak baca hadis lagi pengsan. 3 kali pengsan hadirin sekalian. Nah, ya Allah, tabarakallah. Lalu dia sedar daripada pengsan yang lama mengusap mukanya. Lalu berkata, Allah boleh baca hadis tuan-tuan. Ya Allah, tabarakallah, hadirin dikasih lagi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis ni panjang tuan-tuan. Kita sambung dulu. Boleh tak? Jadi cerita ni bila mana saya nak lalu kita berhenti. Sebab sikit nak dengar kan mudah-mudahan gitulah tuan-tuan. Hadis ni hadis panjang. Kita orang 10 habis lah. Jadi mudah-mudahan lah. Ya, setakat tu dulu insya-Allah. Tuan-tuan boleh baca kitab ni mudah dipahami dalam ceritanya. Cuma untuk kita talaki insya-Allah kita sambung pada bulan yang akan datang insya-Allah. Hadis ni hadis panjang dan perlu pemahaman yang baik. Sebab apa? Sebab Abu Hurairah nak cerita pun 3 kali pengsan tuan-tuan. Jadi kalau kita dengar sekali tidak terasa terusik jiwa. Rasa tak apa sedaplah mudah-mudahan. Ya. Jadi cukuplah sekadar itu insya-Allah pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita mutakarah Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan ya kelapangan, kekuatan kita beramal, sama-sama kita bermuhasabah ya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.